اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah dan selamat datang sekali lagi ke siri kami yang berjudul The Walking Quran ataupun Quran Berjalan. Alhamdulillah, saya Muhammad Faizuli dan terima kasih kerana bersama-sama kami, sama ada anda mendengar di Spotify ataupun sedang menonton di YouTube. Ahlan wa sahlan. Sebagaimana saya kongsi pada siri-siri yang lalu, sebab kita adakan siri ini adalah untuk kita berbincang dan berkongsi ilmu-ilmu Al-Quran bersama para asatizah kita dan juga cara-cara untuk mempraktikkan ajaran-ajaran Al-Quran di dalam kehidupan seharian kita. Alhamdulillah, pada hari ini kami berbesar hati kerana bersama kami adalah seorang qari. Beliau bersekolah di Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiyah di peringkat darjah dan menengah sebelum melanjutkan pelajaran di Darul Quran Jakim di Selangor di dalam bidang Al-Quran dan Qiraat. Setelah mendapat lulusan diploma, beliau melanjutkan lagi pelajaran di Ma'had Qiraat Al-Azhar Sharif juga dalam bidang Al-Quran dan Qiraat. Qari kita juga adalah seorang hafizul Quran 30 juzuk. Di Mesir, beliau kerap dijemput untuk mempersembahkan bacaan Al-Quran di radio station iaitu Iza'atul Quranil Karim. Beliau pulang ke Singapura pada tahun 2020 dan beliau banyak berkhidmat sebagai guru Al-Quran di Andalus, Darul Hufaz, Raudah dan lain-lain lagi. Kini beliau memegang jawatan MRO di Masjid Raudah. Beliau adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan Ustaz. Selamat datang ke siri kami dan terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami Ustaz. Terima kasih kembali sudi juga menjemput saya. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, kami berkenalan dah agak lama ya Ustaz ya. Betul, masya-Allah. Tak lama salah, tak jumpa. Lama Ustaz. Tak salah saya zaman kita masih bujang lagi Ustaz. Betul. Di Masjid Asy-Syakirin ya. Masya-Allah, betul. Saya masih ingat lagi pada masa itu saya terdengarlah alunan azan Ustaz dan bacaan Ustaz masa Ustaz imam, masya-Allah Ustaz. Mungkin masa itu Ustaz masih di Madrasah Isyad ataupun di Suram Ustaz? Rasanya masih di Madrasah Al-Isyad. Okey. Jadi di umur yang masih muda lagi Ustaz sudah pun arif lah dalam bidang Al-Quran dan menjadi imam dan muazzin di masjid-masjid Ustaz. Boleh Ustaz kongsikanlah sedikit pengalaman Ustaz berkecimpung dalam bidang Al-Quran. Your Quran journey Ustaz. Tafadhal. Masya-Allah. Kita mulakan sebenarnya belum lagi mahir lah ya. Bukan mahir dalam bidang ini, tapi alhamdulillah mula daripada usia yang muda dilazimkan oleh kedua ibu bapa. Jadi alhamdulillah dibiasakan ke kelas-kelas Al-Quran, di musabaqah pertandingan baca Al-Quran juga. Jadi mulanya daripada rumah lah, senang kata daripada rumah lah. Daripada rumah tu dibesarkan dengan suasana belajar Al-Quran. Umur berapa kita saya? Lebih kurang dalam 5 tahun. Oh, okey. Masih kindergarten. Betul. Okay. Kita dibiasakan untuk membaca mewakili ataupun dipilih sebagai pembaca Al-Quran dalam majlis-majlis gitu. Kan biasa kan budak-budak kecil kan ada nak suruh baca Al-Quran dulu sebelum mula majlis kan. Jadi antaranya saya dipilih lah. Tak tahu dipilih kenapa, wallahu alam. Tapi kita dipilih, jadi buat yang terbaik lah. Jadi di kala itu memang saya memang dah ada guru Al-Quran yang memang biasa dengan ilmu Al-Quran mereka amat mendalam lah. Ya, termasuk juga ilmu taranum Al-Quran lah. Jadi alhamdulillah ibu bapa saya selalu menghantar ke musabaqah lah, registerkan saya untuk dalam sertai pertandingan Al-Quran yang ada. Daripada kecil lagi saya dah terbiasa ke Masjid Hasanah. So betul-betul dekat rumah. Semberang jalan je. Okay. Jadi bila dah selalu ke masjid tu, kita pun kadang selalu ikutilah program-program youth. Ada program yang melibatkan dengan cuba untuk azan, kan, imam dan sebagainya. Jadi pada satu ketika tu dilamar oleh pegawai dakwah lah yang bertugas waktu. Alhamdulillah diberikan peluang untuk mulanya dengan Bilal waktu. Kemudian barulah sedikit demi sedikit jadi imam lah. Selepas daripada itu ataupun selain daripada itu juga yang mainkan peranan dalam saya menceburi dalam bidang Al-Quran ini juga adalah pada sekolah saya, madrasah sendiri. Madrasah Al-Isyad ya. Mereka juga dapat kesan lah bahawa saya ni dah terbiasa dengan berikan persembahan bacaan Al-Quran. Jadi mereka melantik saya ataupun memilih saya sebagai pembaca Al-Quran untuk majlis-majlis pembukaan.
dan juga mewakili lah Madrasah Al-Irsyad dalam musabaqah Al-Quran yang pernah diadakan lah. Jadi kalau Ustaz kita taruh irsyad juga kadang-kadang bulan Ramadan akan pergi ke masjid-masjid jadi betul. Kan Ustaz jadi Ustaz lead tarawih is it? At such a young age. Betul. Pernah juga dipilih lah sebagai imam kata orang tu untuk apa? Membawa nama madrasah kita lah. Kita sayang madrasah kita kan. Jadi salah satu cara untuk kita khidmat balik pada madrasah lah. Alhamdulillah. Allah Ustaz. Dan juga saya dengar selalu dimulakan dengan tarbiyah ibu bapa di rumah ya Ustaz Lepas tu di sekolah juga Jadi pentingnya peranan kita lah sebagai ibu bapa dan untuk menghantar anak-anak kita ke majlis-majlis yang bermanfaat insya-Allah. Ustaz, selepas Ustaz di Madrasah Irsyad Ustaz lanjutkan pelajaran di Darul Quran Jakim. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit pengalaman Ustaz mempelajari Al-Quran semasa itu Ustaz. Nak cerita pengalaman banyak. Ada yang manis, ada yang pahit kata orang tu. Tapi ia memang satu pengalaman yang saya tak boleh lupakan lah. Belajar di luar negara ni bukan satu perkara yang biasa kita alami kalau kita belajar di Singapura kan. Tapi suasananya main peranan kan, orang sekeliling juga mainkan peranan. Jadi sebagai contoh saya mulakan daripada pengalaman saya berada di Darul Quran Jakim di Selangor, Malaysia. Pada awalnya saya impikan kalau boleh Darul Quran Jakim tapi di Johor, dekat sikit boleh balik. Tapi direzekikan kat Selangor. Jadi Darul Quran ni memang ada di ada beberapa cawangan lah. Okey. Ada yang di Johor, Selangor dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustaz terpilih di Selangor pula bukan di Johor? Wallahualam. Dia cuma letak saya terpilih Darul Quran. Bila dah terpilih tu alhamdulillah, memang bersyukurlah. Tapi itulah dapat di Selangor mungkin ada khidmatnya. Jadi saya tanya ibu bapa macam mana, mereka izinkanlah untuk saya teruskan insya-Allah. Jadi mereka tetap memberikan sokongan lah. Jadi pengalaman yang saya boleh kongsikan, pertama sekali suasana di sana berbeza dengan suasana di Singapura. Sebagai contoh, kita punya kegiatan seharian kita. Sebagai contoh, kalau kat Singapura ni kita sentiasa ada dia punya kerja-kerja yang kita nak lakukan, punya kegiatan sendiri, sama ada kita nak berehat, keluar jalan bersama keluarga dan sebagainya. Tapi bila kita berada di luar negara, kita sendiri, kita cuma ada kawan saja kan. Jadi kawan pun di Malaysia pada ketika itu adalah kawan pertama saya. Waktu tu kat Singapura tak ada kawan Malaysia kan. Jadi bila kat situ kita baru nak belajar mengenal kawan-kawan Malaysia. Termasuklah telo-telo yang saya tak pernah dengar. Kelantan, Terengganu, Sabah dan sebagainya. Jadi saya nak kena cuba kata orang tu adapt lah. Itu satunya, iaitu pengalaman untuk adapt ataupun kata orang tu cuba sesuaikan diri dengan kawan-kawan yang kita tak pernah kenal ya. Bukan daripada tak ada background Singapura ke apa kan. Kemudian pengalaman daripada segi kesungguhan mereka. Kita lihat pelajar-pelajar Malaysia di sana, mereka datang daripada pelbagai latar belakang. Tadi saya sebutkan ada yang daripada Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Mereka semua datang daripada, ada yang daripada keluarga susah, daripada yang biasa dengan Al-Quran sejak daripada kecil lagi. Maksudnya tinggal di asrama. Saya kita tak pernah experience kita sampai Malaysia pada umur yang dah besar sikit dah belasan tahun, baru kita rasakan asrama tu macam mana. Tapi mereka daripada kecil lagi diorang dah terbiasa. Jadi macam macam ini rupanya suasana duduk asrama bersama Al-Quran, setiap hari dengan Al-Quran saja. Fokus betul-betul ni fokus. Jadi macam lagi kita kalau kita jauh dengan keluarga, kita akan rasa mak bapak kita hantar kita jauh-jauh kan. Kita nak kena buat dengan betul-betul lah kan. Nak kena kalau boleh tu jangan kecewakan mak bapak lah. Jadi of course lah, ada hari yang kita semangat, ada hari yang kita lemah semangat lah. Jadi setiap kali kalau saya tak ada semangat, saya akan call lah mak bapak lah kan, bagi cakap kesukaran yang kita lalui, yang ada kawan-kawan yang mungkin tak membantu ke apa, ataupun mengejek dan sebagainya, ni biasalah kan. Tapi itulah kita selalu refleksi dirilah bila kat sana tu. Ini sebenarnya dengan Al-Quran ni lain dia punya kehidupan dia.
Saya tak nak sebutkan yang hafal di Singapura ni tak berkesan, tapi dia berlainan dengan hafal di luar negara lah. Jadi di Darul Quran itu Ustaz berapa tahun Ustaz ambil untuk hafal 30 juzuk Ustaz? Alhamdulillah selama 3 tahun lah. Selama 3 tahun? Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu pun dengan bimbingan guru-guru yang ada di sana lah. Dan saya juga diberikan kesempatan, peluang pada ketika itu berjumpa ataupun dapat berguru dengan orang-orang Mesir yang dihantar daripada Mesir ke Darul Quran lah. Jadi memang diorang ada Mesir, diorang hantarkan kira 6 orang masyayikh guru Al-Quran. Jadi antaranya saya dipilih lah untuk masuk dalam kelas mereka. Jadi kita dapat rasakan Mesir dulu sebelum ke Mesir lah. Kelas khusus Ustaz? Betul. Kira macam ada 10 kelas kan. Jadi ada 6 kelas tu dengan guru orang Mesir. Yang lain tu guru orang Malaysia lah. Jadi saya dapat rasakan lah guru daripada Mesir sebelum pergi Mesir. Jadi memang satu pengalaman yang saya tak dapat lupakan lah. Memang dia dengan sebagai contoh guru Al-Quran saya di Malaysia ni memang dia betul-betul kata orang tu strict lah dengan saya. Okay. Kadang rasa macam kenapa saya yang di target tau. Kadang-kadang yang guru saya yang lebih strict Ustaz. Betul-betul. Tapi dia suka dengan saya. Dia selalu beri nasihat. Marah-marah pun sayang juga. Jadi itulah saya sentiasa baik sangka lah dengan dia. Walaupun dia marah kan. Of course ada satu ketika saya rasa macam kenapa saya je yang kena marah. Tapi saya lihat lah lepas daripada tu memang dia punya hikmah lah. Dia marah tu kenapa. Saya nampak lah. Biar kata orang tu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian lah. Dia nak kita betul-betul rasakan ini hafal Quran ni. Bukan mudah. Bukan mudah Ustaz. Itu yang dia nak kita rasakan lah. اللهم ارحمنا بالقرآن